Ya, Assalamualaikum Nardina, selamat pagi. Apa khabar pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan kita Hani dan juga Umu, selamat pagi dan alhamdulillah saya dan kru yang bertugas pada pagi ini semuanya sihat dan ceria menjalankan tugas. Bagaimana pula dengan Umu dan juga Hani, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah kami sehat Alhamdulillah. walafiat hendaknya walaupun sedikit sejuk di studio ini tapi di luar panas juga tu. Ya, tepat. Ya, Banyak keadaan bagaimana pula semasa. dengan keadaan cuaca di daerah Tutong ni, Dina? Alhamdulillah cuaca di daerah Tutong juga sangat baik dan mengizinkannya pada pagi ini. Tapi memang kalau kita lihat sedikit berjerebu sebenarnya di kawasan Pekan Tutong. Tapi itulah kita harapkan apapun jua antara perancangan kita ini akan dipermudahkan dan juga akan diberikan kelancaran pada pagi ini, insya-Allah. Ya, saya pasti Adina sudah mendengarkan juga topik perbualan kita ni bersama dengan rakan kita tadi Madini. Hari ini kita membincangkan mengenai dengan impian. Kalau Nur Adina sendiri bagaimana? Are you a dreamer? Adakah seorang yang berimpian juga semasa kanak-kanak macam-macam kan dicapai? Mungkin dapat diceritakan ni sedikit sebanyak. Ya, saya yakin semua orang ada banyak impian ya sebab kecil, dan kalau saya salah satunya adalah bercita-cita sebenarnya untuk menjadi seorang doktor. Tetapi apabila dewasa, saya memilih bidang pengajian yang berbeza. Jadi impian berkenaan tidak dapatlah saya capai. Tapi itulah saya tetap bersyukur atas semua pilihan saya dan perjalanan yang saya lalui pada masa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapatlah anda jadi doktor dari segi medical, dapatlah mungkin jadi doktor keluarga. Yang penting mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan first aid. Itu penting juga tu. Tepat. Antara kemahiran kecemasan, bantuan kecemasan antara yang harus cuba kita ni pelajari untuk menyelamatkan keadaan. Betul. Baiklah Dina, jadi kami serahkan saja pada ini untuk mengungsikan bahan visual dan juga info semasa bagi daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Hani dan juga Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita kembali dalam rancangan Rampai Pagi. Lintas langsung kami bawakan dari daerah Tutong. Inspirasi Pagi Auda, dan kita bersama untuk edisinya pada pagi ini hari Ahad 9 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa Auda, kami akan mengongsikan terlebih dahulu beberapa info semasa yang akan mengambil tempat di sekitar kawasan daerah Tutong. Di mana hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026, akan diadakan sesi undian bagi pertandingan kereta tahan lasak pacuan 4 roda sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 akan mengambil tempat di litar berdekatan dengan Mahat Islam Brunei, daerah Tutong, dan insyaAllah akan bermula pada pukul 4 petang ya. Dan itulah antara satu info semasa Auda pada pagi ini, dan kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi pada hari ini Auda. Untuk itu, mari kita terus saksikan bersama. Sastra merupakan wahana penting yang mencerminkan pemikiran, nilai, budaya dan pengalaman hidup manusia. Melalui karya-karya sastra seperti novel, cerpen, puisi dan drama, pembaca didedahkan kepada pelbagai perspektif tentang kehidupan yang dapat membentuk cara berfikir, sikap dan kepribadian. Dalam kehidupan seharian, sastra berupaya mempengaruhi individu dengan menyampaikan pengajaran, membangkitkan kesedaran sosial serta menggalakkan pemikiran yang lebih kritis dan empati terhadap orang lain. Di samping, ia juga memainkan peranan yang signifikan dalam memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk terus berusaha menghargai nilai kemanusiaan dan membentuk kehidupan yang lebih bermakna. Menerusi pakej program ini bersama Yang Mulia Dr. Chong Ah Fook, penerima anugerah penulis Asia Tenggara The Sirat Award bagi negara Brunei Darussalam tahun 2023, berkongsi pandangan bahawa sastra
bukan sekadar wadah ekspresi kreatif, malah merupakan medium yang berupaya membentuk pemikiran, menyemai nilai kemanusiaan serta memberikan inspirasi kepada masyarakat. Bila kita bercakap karya sastra, memang agak luas ya, kerana karya sastra ini mengandungi pelbagai idea yang disumbangkan ataupun digarap oleh penulisnya. Jadi apabila penulis menggarap idea tersebut dan dibaca oleh pembaca, ia menawarkan ataupun menyediakan pelbagai perkara. Jadi perkara-perkara tersebut tidak ataupun bukan semuanya boleh ditulis secara tersurat. Dengan demikian pembaca perlu berfikir, perlu menganalisis apakah yang sebenarnya terkandung di dalam karya ini. Dan pertanyaan yang paling besar yang perlu dilakukan oleh pembaca ialah mengapa penulis menulis karya ini? Apa yang mendorongnya? Jadi kerana setiap hasil karya yang dilahirkan ada maksud yang tertentu. Bukan hanya untuk penulis, tetapi yang penting ialah untuk masyarakat dan juga negara. Ini sebenarnya pendapat yang sudah lama, mengatakan sastra itu cerminan masyarakat. Kerana sastra itu adalah hal-hal yang berlaku di sekitar penulisnya, lalu penulis dengan daya kreativitinya mengolah ia menjadi satu cerita baru. Namun demikian, cerita tersebut tidaklah 100% mengikut apa yang telah dialami atau yang dilihatnya. Kerana yang penting di sana ialah ia mahu menonjolkan temanya. Sepanjang lebih 5 dekad berkarya, beliau telah menghasilkan pelbagai karya merangkumi genre cerpen, novel, puisi dan sebagainya. Melalui perkongsian pengalaman dan falsafah penulisannya, beliau menekankan bahawa karya sastra yang bermutu lahir daripada pemerhatian yang mendalam terhadap kehidupan, sekaligus menjadikan sastra sebagai cerminan realiti dan sumber pengajaran yang relevan kepada pembaca daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ini adalah merupakan perkara yang sangat utama sebenarnya. Di samping hasil karya itu mendedahkan pengetahuan dan pengalaman secara umumnya, jadi pengetahuan dan pengalaman yang penting di situ ialah nilai-nilai murni, seperti nilai bersopan santun, berawal galat, ada lagi apa yang selalu disebut sebagai berkarih berlurih. Ya. Di situ juga ada terkandung di dalam hasil karya dalam karya sama ada cerpen, novel dan sebagainya. Jadi nilai-nilai murni sangat banyak di sana yang ditunjukkan oleh watak-wataknya. Ya. Di situ bukan saja dari segi perlakuan, malah nilai-nilai murni itu juga ditunjukkan dalam bahasa-bahasa yang digunakan. Ada sopan santunnya. Kan di negara kita ada bahasa halus, ya, atau yaitu bahasa-bahasa yang bersopan santun, ya. Jadi dalam karya sastra perkara itu boleh ditemui, ya. Beliau menyimpulkan bahawa sastra dan kehidupan merupakan dua unsur yang saling berkait rapat, kerana karya sastra bukan sahaja menggambarkan realiti kehidupan, tetapi berperanan membentuk pemikiran, emosi dan nilai dalam diri individu. Sehubungan itu, beliau menyarankan agar generasi masa kini lebih mencintai amalan membaca karya sastra sebagai usaha memperkayakan ilmu, memperhalus budi bahasa dan memperkukuh jati diri. Pendedahan yang berterusan terhadap karya-karya sastra berkualiti akan dapat memastikan warisan kesusastraan
terus dipelihara dan dihargai.